Assalamualaikum, ni saya nak tunjuk pada korang satu aktiviti yang dilarang keras oleh seluruh alam semesta. Iaitu korang ambil je coklat ni, lepas tu korang campur masuk dalam blender. Dan kita akan blend lah. Sekarang ni apa yang kita nak capai adalah kita nak teruskan blend dan korang akan perasan sesuatu. Perasan tak? Tak kira berapa lama pun korang kisah korang blend coklat ni, makin lama dia akan jadi makin berceramuk dan makin tak tersusun berbanding dengan waktu mula-mula korang masukkan dia tadi. Tapi kenapa tak boleh cebisan-cebisannya dia bertemu, dia melekat, bergumpal dan dia jadi balik bentuk bulat macam awal-awal tadi? Kenapa tak boleh? Sebabnya ia dihalang oleh seluruh alam semesta. Kenapa pandang macam tu? Tak, weh, ini serius ni. Ini bukan konten troll ke apa. Walaupun benda ni dia ringkas, tapi dia memberitahu kita satu perkara asas yang paling penting dalam alam semesta. Bahawa alam semesta kita makin lama makin celaru. Dan ia menuju ke arah kehancuran. Jom buka Macam mana pula dengan air panas dalam cawan? Korang pernah perasan sesuatu yang aneh tak? Kau puasa ke tak puasa? Saya puasa. Ha? Air coklat kisar tadi? Memang tak lah. Dia potong kaki je lagi. Ni saya minum susu Rizky Mamadil. Saya ceritanya memang dah lama dah tak minum susu ni. Tapi susu Rizky Mamadil ni dia paling saya boleh layan sekali. Dia macam rasa dia lain tau. Rasa dia special, unik sikit. Dia kata rasa dia macam aiskrim. Jadi saya pun cubalah. Dan bila saya minum tu memang rasa dia lembut tau. Best bila kita minum. Lagi satu dia campur macam-macam bahan berkhasiat dekat dalam. Jadi saya memang recommend susu Rizky Mamadil ni. Korang boleh dapatkan dekat pasaran atau klik dekat link yang saya letak dekat bawah. Jangan nak cerita apa? Susu panas dalam cawan. Korang perasan tak kalau korang biarkan susu panas dalam cawan ni, dalam bilik lama-lama dia akan jadi sejuk. Dia akan ambil suhu bilik tersebut. Lama-kelamaan haba dalam susu cawan ni dia akan keluar meresap ke dalam bilik dan suhunya akan sama dengan suhu bilik. Dan waktu tu kita panggil situasi ini sebagai mencapai keseimbangan termal. Di mana tak ada lagi aliran haba yang berlaku antara susu dalam cawan dengan bilik persekitaran dia. Tapi soalan dia dalam bilik ni pun ada haba. Malah haba dia lagi banyak daripada haba dalam cawan kita ni. Jadi kenapa kita tak pernah tengok situasi di mana haba dalam bilik ni dia masuk ke dalam cawan? Jadi cawan daripada panas dia jadi makin panas. Tapi ini tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Bila korang letak cawan panas dalam bilik cawan tu, dia mesti akan makin lama makin sejuk. Dia tak pernah makin lama makin panas. Sebabnya adalah satu hukum yang dipanggil sebagai entropi. Dan menurut hukum ini, haba sentiasa akan mengalir daripada tempat panas ke tempat sejuk. Ini adalah antara hukum yang paling asas dalam alam semesta. Korang boleh je korang nak pertikaikan macam teori graviti ke, teori kelajuan cahaya ke. Tapi kalau korang pertikaikan hukum entropi ini, nescaya teori korang itu akan runtuh, akan berkecai dan akan berkecamuk bila dia bercanggah dengan hukum entropi. Menariknya, entropi juga adalah satu ukuran kecelaruan. Makin tinggi entropi, makin celarulah sesuatu sistem itu. Dan entropi alam semesta ini semakin meningkat. Ia makin lama makin celaru menuju ke arah kemusnahan. Ini adalah satu simulasi dalam satu game yang dipanggil sebagai Game of Life. Dengan peraturan-peraturan yang sangat ringkas dalam game ni, korang boleh mewujudkan struktur yang sangat kompleks ni. Di mana ia seolah-olah berterusan melahirkan jet-jet pejuang tanpa henti. Dan kalau korang biarkan dia berterusan, nampaknya dia tak akan berhentilah dalam susunan yang bentuk yang sebegini. Tapi apa akan jadi kalau korang letak satu je sel yang baru? Korang letak sebiji sel pada struktur yang stabil dan kompleks ni. Dan kita akan dapati bahawa lama-lama dia menjadi semakin rosak,
makin celaru, seolah-olah ia adalah sel yang dijangkiti oleh kanser. Dan kita tengok lama kelamaan struktur cantik yang kita tengok tadi tak ada lagi. Ia diganti dengan konfigurasi baru yang cacam marba. Jadi kalau korang tengok, ada satu ataupun ada sikit je cara untuk korang menghasilkan struktur ini sampai dia jadi stabil dan begitu kompleks. Dan bila sesuatu sistem itu dia stabil, dia kompleks, maka kita panggil dia sebagai berentropi rendah. Tapi ada banyak sangat cara untuk korang merosakkan dia, untuk korang buat dia punah alah, untuk korang buat dia bercelaru. Dan bila sesuatu sistem itu rosak dan cacam marba, maka ia memiliki entropi yang tinggi. Mari kita patah balik dekat gula-gula coklat yang kita kisar tadi tu. Ada sikit je cara untuk kita menghasilkan gula-gula yang bulatnya melapisi coklat yang cantik, yang nampak macam sedap makan, iaitu bentuk yang berentropi rendah. Tapi ada banyak sangat cara untuk kita kacau dia. Kita boleh kisar, kita boleh campur, kita boleh tumbuk untuk menghasilkan bentuk yang lebih bercelaru, yang lebih tinggi entropi dia. Tapi kalau betul semua benda makin lama makin celaru, jadi macam mana kita boleh buat bangunan? Kan? Bangunan kan dia sangat-sangat stabil, dia sangat kompleks. Entropi dia rendah. Macam mana boleh ada struktur yang sangat-sangat tepat dan stabil dalam alam semula jadi? Jawapannya adalah ada harga yang kita kena bayar, iaitu sebenarnya kita membuat kecelaruan dan kemusnahan pada bahagian lain pada alam semesta. Bila kita buat bangunan, kita memusnahkan alam pokok untuk mendapatkan bahan mentah. Dan bila kita makan, kita dapat tenaga dan badan kita jadi lebih sihat kuat. Tapi hidupan lain mati dan hancur. Tenaga semakin lama semakin hilang ke alam semesta dalam bentuk haba. Dan entropi alam semesta memang tak dapat nak lari. Ia akan sentiasa bertambah dan bertambah. Penemuan hukum entropi ini membuatkan saintis-saintis sedar bahawa kita tak dapat lari. Alam semesta pasti akan mati. Lama kelamaan haba dari bintang-bintang akan hilang. Mereka tak terbakar selamanya. Alam semesta akan mencapai entropinya yang maksimum, yang paling tinggi. Suhu seluruh alam semesta akan jadi sama. Dia tak lagi berubah jadi lebih panas dan tak lagi berubah jadi lebih sejuk. Ini bermakna tak ada lagi haba yang boleh dijana. Tak ada lagi tenaga yang berguna. Tak ada lagi benda yang bergerak. Tak ada lagi reaksi kimia yang boleh berlaku. Tak ada lagi bintang dan planet yang boleh lahir. Dan ini adalah saat kematian haba alam semesta kita. Bagi sesetengah saintis dan pemikir barat, penemuan ini membuatkan mereka sedih dan murung. Sebab mereka berharap bahawa alam semesta ini akan kekal selama-lamanya. Diorang tak mahu kebijaksanaan diorang, sumbangan-sumbangan yang diorang buat, tugu-tugu yang diorang tegakkan untuk akhirnya tak jadi makna apa-apa, tak bermakna langsung. Sebab buat apa semua benda tu kalau akhirnya alam semesta ini akan mati? Apalah kemampuan kehebatan diorang cipta roket dibandingkan dengan kematian haba alam semesta. Tapi satu benda yang mereka lama terlepas pandang atau sengaja terlepas pandang adalah hukum entropi menunjukkan bahawa bukan sahaja alam semesta kita mati akan berakhir, alam semesta kita hakikatnya ia bermula. Satu pandangan yang dimiliki oleh ramai saintis dan pemikir barat zaman dahulu adalah alam semesta kita ni telah pun wujud selama-lamanya. Alam ni tak ada permulaan, ia dah ada selama seinfinity tahun yang lepas. Tapi kalau macam tu, maksudnya entropi alam semesta kita ni sepatutnya dah capai maksimum lama dah. Yelah, sebab alam semesta kita dah wujud seinfinity tahun yang lepas. Masalahnya adalah tak, alam semesta kita masih berentropi rendah. Masih ada bintang-bintang yang sangat panas yang bercahaya dengan sangat terang. Masih banyak pergerakan dalam alam kita dan alam kita hakikatnya masih belum mati. Dan ini bermakna alam semesta kita ni bukan wujud buat selama-lamanya. Ia bermula pada satu titik masa. Maka jika sesuatu itu dia bermula,
dia pastilah memiliki penyebab. Dan berdasarkan hukum entropi, kita memang dapati bahawa alam semesta kita bermula. Maka alam semesta kita pastilah disebabkan ataupun dicipta oleh sesuatu. Inilah hujah kewujudan Tuhan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali ratusan tahun sebelum hukum entropi ini ditemui pun. Penemuan demi penemuan sains selepas itu sememangnya membuktikan bahawa alam semesta ini bukan wujud selama-lamanya. Ia bermula pada satu titik masa. Kematian alam semesta mungkin merupakan kesedihan bagi mereka yang tak mempercayai Tuhan pencipta alam. Tapi tak sama sekali bagi orang yang beriman. Kerana Tuhan yang mencipta alam, maka dialah yang berhak, yang layak untuk memusnahkannya. Dan segala sumbangan, kebijaksanaan, kebaikan yang dilakukan oleh manusia selama ni, dia tak mati dengan matinya alam. Tetapi ia akan dinilai oleh pencipta yang maha hidup dan tidak mati. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan kita terhadap satu benda yang dilarang nampaknya oleh alam semesta, iaitu entropi. Apa pandangan anda tentang tajuk ni? Tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.